seluruh ahli yang berkuasa, pimpinan masyarakat, muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sebelum saya berjumpa, sama-sama kita berniat i'tikaf dan i'tikaf di hadal masjid susudan lillahi ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di dalam rumah Allah Ta'ala ini yang dinilai dan mendapat kebaikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas kesempatan, peluang-peluang dan nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita sehingga ke saat ini, ya. Masih lagi Allah Ta'ala memberi kita kesempatan menggerakkan anggota tubuh badan kita, menjadi hati kita untuk hadir ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk sama-sama kita melaksanakan solat fardu maghrib secara berjemaah. Dan insya-Allah di antara waktu yang ada antara maghrib dan isyak ini, insya-Allah kita akan mengisi masa dapat kita dengan perkongsian baris ilmu yang mudah-mudahan insya-Allah memberi manfaat untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur juga tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga ke saat ini kita diberi dua nikmat terbesar yang manusia sembilan, yang saya dan juga tuan-tuan sembilan, iaitu nikmat kesihatan dan juga masalah. Bila sebut tentang kesihatan, ya, sakit baru kita reti sebut nama Allah. Ini lazim, kebanyakan manusia termasuk diri saya. Waktu sakit baru sebut Allah, sakitnya Allah, beratnya ujian Allah, baru reti sebut nama Allah, baru nak cari Allah. Bila kita dah kena sihat, kita lupa, kita lalai dengan nikmat yang Allah Ta'ala beri. Sakit tak perlu buat apa, sakit duit banyak pun tak guna. Contoh, sakit kena potong kaki di mana ini sebagai itu. Duit juta-juta dalam bank tak dibantu kita tu. Jadi perbanyakkan syukur kepada Allah. Itu yang pertama bila sebut tentang sakit ataupun nikmat sihat. Yang kedua bila kita sebut tentang masalah tuan-tuan, manusia kita ni sama-sama sembilan. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu sentiasa dalam kerugian, lalai kita. Allah Ta'ala beri masa banyak, tetapi kita tidak menggunakan masa dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Bahkan kita buat perkara-perkara yang tidak mendatangkan manfaat, perkara yang lapor. Sedangkan setiap detik waktu yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita akan disoal di akhirat sana. Baik, muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya orang-orang tuan-tuan, kebanyakan ustaz-ustaz kita akan sebut ataupun mengingatkan, sama-sama kita akan kaji berkaitan dengan kisah ataupun sirah baginda Nabi SAW, ataupun ulama memang bersepakat dalam bulan Rabiul Awal adalah bulan kelahiran baginda Nabi SAW. Ada pun tarikh khusus, ada khilaf. Saat kita tengok apa tarikh khilaf di kalangan para ulama. Tuan-tuan, bersyukur kita kepada Allah kerana kita hidup pada zaman ataupun kita menjadi sebahagian daripada umat Nabi SAW. Bersyukur pun, ya, kerana umat Rasulullah ataupun umat Nabi kita Muhammad SAW ni banyak spesial berbanding umat-umat terdahulu. Bersyukur kita hidup pada seorang Rasul akhir zaman, Nabi akhir zaman. Nabi diramai memang ada 1,000. Rasul ada 13 dan wajib kita kenal 25 orang Rasul. Kalau tuan-tuan baca Al-Quran, kalau tuan-tuan ada jadual baca Quran, setiap kali jumpa nama Nabi, tuan-tuan tanda ada 25 nama orang Rasul yang wajib kita ada dalam Al-Quran. Dan di kalangan 25 orang Rasul itu, tuan-tuan, ada 5 orang Nabi Rasul yang disebut sebagai Rasul Ulul Azmi. Jadi kita kena kenal, kita kena tahu, pastikan anak-anak kita, ahli keluarga kita kenal siapa yang Rasul Ulul Azmi orang, siapakah 25 Rasul yang wajib kita kenal, berapa ramai Nabi dan sebagainya. Ada Nabi yang nama itu tidak masyhur tapi dia adalah Nabi. Contohnya Nabi Yusha' bin Nun. Yusha' bin Nun ini adalah anak buah kanan kepada Nabi Musa AS. Setelah mana Nabi Musa meninggal wafat, maka ketika itu, zaman itu, Nabi Yusha' bin Nun memerintah. Dan Nabi Yusha' bin Nun ini adalah antara salah seorang Nabi mukjizat
saja boleh berhentikan matahari. Panjang kisah tu tuan-tuan. Jadi kita tak mau bahas tentang bab tu, kita nak lihat ataupun kita nak cuba ulang kaji apakah yang sirah-sirah Nabi SAW, bagaimana Nabi dilahirkan, apakah cerita tentang ibu susu Nabi SAW, Abu Sa'dah dan sebagainya. Baik, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, sejak 1400 tahun yang lalu, sejak 1400 tahun yang lalu, kesemuanya adalah umat Nabi Muhammad SAW. Tak kira dia Islam ke, bukan Islam ke, kulit cerah, gelap, pangkat tinggi, kedudukan tinggi, keturunan hebat, tak hebat, semuanya sejak 1400 tahun yang lalu adalah umat baginda Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, di kesempatan ini sama-sama saya beri kepada diri saya dan juga tuan-tuan untuk sama-sama kita mengucapkan lafaz syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, aku menyaksikan bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku menyaksikan bahawa Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Baik tuan-tuan muslim muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyhur kita tahu sirah Nabi dilahirkan di kota Mekah. Nabi dilahirkan di kota Mekah. Ini semua orang tahu. Tak perlu baca buku. Kita tahu lah. Nabi ini dilahirkan di kota Mekah. Jadi tuan-tuan, timbul persoalan mengapa Allah Ta'ala pilih Nabi dilahirkan di kota Mekah. Kenapa tidak di kota Madinah? Kenapa tidak di Taif? Kenapa tidak di bumi Mesir? Ataupun bumi tanah Arab lain? Kenapa Allah Ta'ala pilih kota Mekah? Antara keistimewaan ataupun kelebihan kota Mekah ni tuan-tuan, di sana terdapat tapak Kaabah. Ada Kaabah sendiri, yang mana kita tahu Kaabah ni sejak zaman Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, umat Islam akan main untuk melaksanakan haji umrah, akan kelilingi tawaf Kaabah khusus. Itu adalah antara salah satu istimewa ataupun kelebihan kenapa Allah Ta'ala memilih kota Mekah itu adalah negeri ataupun tempat kelahiran baginda Nabi SAW. Jadi Rasulullah ini memang orang tempatan Mekah. Asal-asal memang orang Mekah. Dia bukan main datang, Nabi bukan main datang hijrah dari Madinah ke Mekah. Memang Rasulullah ni asal-asal tu kota Mekah, orang tempatan. Dilahirkan di kota Mekah. Di manakah tempat Rasulullah dilahirkan? Kalau tuan-tuan direzekikan oleh Allah akan datang. Nanti kalau nak cerita akan datang. Cerita yang lepas tak ada dah, akan datang. Tuan-tuan direzekikan oleh Allah, dijemput untuk menjadi tamu Allah di Mekah. Tuan-tuan dapat buat umrah ke buat haji. Tuan-tuan keluar daripada pintu Marwah. Tuan-tuan nak keluar Masjidil Haram melalui pintu Marwah. Tuan-tuan kanan sikit ada lebih kurang tak jauh daripada pintu Marwah ada satu tempat namanya Maktabah Makkahul Mukarramah ataupun Perpustakaan Makkah Al-Mukarramah. Bahasa Inggeris dia hilang lah. Perpustakaan Makkah tu ruangnya tak besar tuan, kecil je. Jadi di situlah tempat Rasulullah dilahirkan. Ini kalau kita baca sirah tuan-tuan, kita baca sirah, kita boleh cuba bayang bila kita pergi Mekah, di Madinah, sampai satu tempat yang bersejarah yang dicakap tentang sirah Nabi, kita boleh cuba membayangkan. Jadi kalau tuan-tuan pergi berumrah, tuan-tuan ingat melalui pintu Marwah keluar, tak jauh dari situ ada maktabah ataupun perpustakaan. Tuan-tuan jangan pergi sembahyang pula kat situ, jangan buat benda pelik-pelik. Pergi tengok besar mana Allah SWT Muhammad, keluasan maktabah tersebut ataupun perpustakaan tersebut. Di situlah tempat Rasulullah SAW dilahirkan daripada seorang ibu yang bernama Aminah binti Wahab. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kenal tuan Nabi itu, kalau orang tak ada sebut tu ataupun tuan, kalau kita ni atuk orang atuk. Tok wan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abdul Muttalib, ni belah ayah Nabi, belah Abdul Muttalib. Tok wan Nabi nama Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ni dikurniakan oleh Allah zuriat yang sangat ramai. 10 orang laki-laki, 5 atau 6 orang perempuan, ramai. Hasil daripada perkahwinan dengan beberapa orang isteri. Yang ada juga mengatakan 3 orang isteri, ramai. Dan itu memang masyarakat Arab ke orang
Melayu kita, tuan-tuan, Allah Ta'ala memang bagi yang ramai. Kalau kita perasan, kita tengok tok kita, nenek moyang kita tu ramai kan? Ataupun adik-beradik belah ayah kita ke mak kita ramai adik-beradik. Belah Arab ataupun belah Melayu. Jadi Abdul Muttalib untuk Nabi ni dirizkikan oleh Allah. Dan ada anak ramai. 10 orang lelaki, 5 ataupun 6 anak perempuan. Jadi tuan-tuan, antara pak nakan Nabi ataupun pak saudara Nabi ni, ataupun disebut bahasa Arab A'mam, bapa saudara Nabi ni ramai 10 orang. A'mam jamak, kalau mufrad seseorang disebut sebagai Ammam. Baik. A'mam Nabi ni ramai, semua di kalangan pemimpin masyarakat Arab ketika itu. Abdul Muttalib siapa tuan-tuan? Abdul Muttalib adalah kawan Nabi dan juga dia memegang jawatan sebagai ketua masyarakat Mekah ketika itu. Ataupun kita sebut mudah presiden ataupun Perdana Menteri Mekah ketika itu. Ini jawatan Abdul Muttalib. Tinggi tuan-tuan. Dan pemimpin kepada masyarakat. Dan pakcik-pakcik saudara bahkan Nabi itu juga. Antara Abdul Muttalib, Hamzah, Al-Haris, sampailah kepada anak lelaki bongsu yang terakhir yang bernama Abdullah. Maka bapa Rasulullah ataupun ayah kepada Nabi kita, Abdullah ni adalah anak bongsu Abdul Muttalib, anak lelaki bongsu. Baik. Suatu hari tuan-tuan, Abdul Muttalib bernazar. Dia telah bernazar bahawa jika Allah Ta'ala anugerahkan dia anak lelaki yang meramai 10 anak lelaki, maka dia akan menyembelih salah seorang anak dalam di kalangan 10 orang. Ini Abdul Muttalib bernazar. Panjang cerita tuan-tuan, tak mau cerita panjang waktu. Hinggalah ke akhirnya Abdul Muttalib tak jadi sembelih. Sebab apa? Sebab setiap kali buat undian untuk menyembelih, maka undian tersebut akan terkena kepada Abdullah. Baik kali undian ni, baik kali. 2-3 kali buat undian. Asalnya semua terkena kepada Abdullah. Abdullah ni tuan-tuan, dia anak kesayangan, anak yang dicintai, yang dikasihi oleh Allah lebih daripada 10 anak lain. Macam kita lah contoh kita adalah anak 6 orang contoh ni, 6 orang. Mungkin di kalangan 6 orang tu mesti ada seorang yang kita paling sayang, betul tak? Yang mungkin kita lebih sikit ke, ataupun dia ni rajin sikit, apa lagi, dia suka tolong kita masak, suka tolong kita cuci kereta, dia rajin. Tambah lagi, dia ni tampan dan juga berakhlak mulia seperti Abdullah. Abdullah memang rajin, baik, berakhlak mulia, handsome, mempunyai rupa paras yang lawa. Sehingga tak dapat nak kata Abdullah ni handsome. Suatu hari Abdullah, bila dia nak berjalan ke mana-mana, pasti akan ada anak dara ataupun wanita-wanita Arab ketika itu yang cuba-cuba nak menggoda Abdullah. Sehingga kan jalan yang dituruti ataupun jalan yang dilalui oleh Abdullah ni, yang anak dara ni, wanita-wanita dia mesti akan ingat. Waktu sekian-sekian Abdullah akan jalan ni, waktu sekian-sekian Abdullah akan pergi sini. Dia ingat tuan, nak kata nak dapatkan Abdullah ni. Subhanallah, hebat bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh saya bagi tuan-tuan, contoh ni. Abdullah main solat maghrib, lepas tu nak balik ke rumah lebih kurang lepas solat isyak lebih kurang dalam 8:45 contoh. Depan pintu masjid tuan-tuan, ada lah ni anak dan wanita Arab ni tunggu Abdullah nak jalan nak keluar ni. Dia beritahu waktu sekian-sekian. Macam contoh ni lah anak-anak kita ni, orang muda sekarang, dia nak mengurat seseorang, dia minta telefon, dia minta Instagram, dia TikTok, macam itulah perumpamaan. Dia nak cuba goda Abdullah ketika itu. Bila kita baca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan, seronoknya kita dapat lihat rupanya Rasulullah ni daripada keturunan yang baik-baik, keturunan bangsawan, pimpinan masyarakat, dan juga tidak pernah menzalimi rakyatnya. Sepanjang pemerintahan Datuk ataupun topan Nabi SAW, Abdul Muttalib, kemudian pak saudara ponakan Nabi ni, mereka ni tidak menzalimi rakyat di bawah sepanjang pemerintahan mereka. Nak kata Rasulullah ni memang ada ciri-ciri pemimpin melalui daripada keturunan Rasulullah SAW. Dan tuan-tuan, sesungguhnya satu hari
Abdul Muttalib melihat keadaan Abdullah ni sedang dikacau, digoda dan sebagainya, maka Abdul Muttalib mengambil jalan dan keputusan untuk mengahwinkan Abdullah bersama seorang wanita yang sangat hebat. Seorang wanita yang mempunyai nasab dan juga keturunan daripada kabilah yang sangat terkenal, iaitu daripada Bani Zuhrah, iaitu Aminah binti Wahab, ibu kepada Rasulullah SAW, isteri kepada Abdullah bin Abdul Muttalib. Ini subhanallah. Aminah ni pula tuan-tuan. Abdullah ni dia dah handsome, baik hati. Aminah ni pula dia seorang anak dara yang paling baik dan juga terkenal dari segi penjaga mama. Ni Aminah tengok keturunan ibu bapa Rasulullah semua sangat baik, latar belakang yang sangat mulia. Kemudian tuan-tuan, dengan takdir Allah jodoh, mereka berkahwin dan mereka sepakat untuk duduk satu rumah, tetapi tidak lama. Tengok bagaimana Allah Subhanahu wa taala menguji keluarga ataupun ibu bapa ataupun Allah Taala menguji Rasulullah itu sendiri. Abdullah dan Aminah berkahwin, mereka sempat duduk bersama tak lama tuan-tuan, beberapa bulan sahaja. Ada riwayat mengatakan ketika itu Rasulullah dalam kandungan 3 bulan. 3 bulan. Maksudnya Abdullah hidup Aminah tak lama. Kemudian satu hari tuan-tuan, Abdullah keluar nak pergi tuan-tuan, nak cari nafkah saudara Nabi ni. Ibnian keluar, kemudian dalam perjalanan balik menuju ke kota Mekah. Ketika itulah Allah Subhanahu wa taala menjemput Abdullah. Maksudnya ketika Rasulullah di dalam kandungan, di dalam perut ibu Aminah binti Wahab, ketika itulah Allah Subhanahu wa taala ambil nyawa Abdullah, iaitu bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu tuan-tuan, Aminah dapat sabar berdiri yang sangat sedih kerana kehilangan suami tercinta. Cuba tuan-tuan bayangkan, baru berkahwin beberapa bulan, waktu itu baru nak mula bercinta, waktu nak mula rasa ada kasih sayang di antara satu sama lain, baru nak mula mengenali di antara satu sama lain dengan lebih mendalam. Tiba-tiba Allah Ta'ala uji dengan mengambil suami tercinta, iaitu Abdullah. Maka ketika itu tuan-tuan, Abdullah dan juga Aminah, mereka tidak tahu bahawa saja mereka akan mempunyai seorang anak yang bakal dilahirkan, yang mana anak itu akan menjadi ketua kepada seluruh makhluk di atas muka bumi. Ketika itu juga Abdullah dan juga Aminah tidak tahu bahawa di dalam kandungan suci yang itu akan lahirnya seorang ketua bagi segala jin dan manusia. Aminah dan Abdullah ketika itu tidak mengetahui bahawa sebaik dalam kandungan yang itu adalah merupakan bakal menjadi seorang ketua penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak tahu. Sama macam kita lah, kita bawa kahwin, anak kita bawa kahwin, kita pun tak tahu anak dalam perut kita ni, bukan perut saya lah, perut isteri lah ni. Kita tak tahu dalam perut isteri kita, mak kita tu, anak lahir saya tadi nak jadi apa masa depan, tak tahu. Adakah dia menjadi seorang pemimpin yang hebat, yang adil, yang aman dan sebagainya, ataupun dia menjadi seorang doktor ke, menjadi seorang ulama, tak tahu, masa depan tak tahu. Begitulah yang berlaku dalam pada Abdullah dan juga Aminah. Tetapi menurut sejarah Islam, bukan sebahagian sejarah Islam menunjukkan ketika Aminah mengandungkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibu Nabi mengandungkan Nabi, ketika itu Aminah sering mendapat mimpi tanda-tanda kebesaran bayi di dalam kandungannya. Tanda-tanda kebesaran, tanda-tanda kelebihan keistimewaan bayi di dalam kandungan. Kemudian jatuh tanggal 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal bersamaan dengan 20 April tahun 571 Masehi, maka lahirlah seorang bayi ataupun seorang pemimpin bagi seluruh makhluk, iaitu Muhammad bin Abdullah. Jadi tuan-tuan, tak ada kelahiran Nabi ni ada khilaf ke? 12 Rabiul Awal ni ada khilaf ke tidak? Ada khilaf tuan-tuan. Ada khilaf. Ada yang mengatakan 9 Rabiul Awal, ada yang mengatakan 12 Rabiul Awal. Tetapi yang pasti ulama sepakat bulan Rabiul Awal adalah bulan kelahiran bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari Isnin tahun gaji.
Jadi beberapa ulama besar di seluruh dunia, ulama besar telah membuat kiraan yang mana tarikh 12 Rabiul Awal ini jatuh pada 20 April tahun 571 Masehi ataupun Miladi. Jadi tuan-tuan, satu soalan, tahun berapa hijrah Nabi lahir? Tahun berapa hijrah? Kita dah tahu tarikh Nabi lahir, hari Nabi lahir sini, tarikh Masehi Miladi pun kita tahu. Jadi tahun berapa hijrah Nabi lahir? Ada yang boleh jawab? Kalau tuan-tuan dapat soalan macam tuan-tuan pergi jentik hidung orang yang tanya. Tuan-tuan pergi jentik hidung dia ke tarikinya sebab Rasulullah lahir tahun gajah. Tahun hijrahnya mula setelah zaman Sayyidina Umar ataupun Sayyidina Uthman yang mula kat tahun hijrah setelah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang duk gatai tanya Nabi lahir tahun berapa hijrah, kita pun semangat dia tanya tahun sudah hijrah tuan-tuan pun sama juga. Tak betul. Soalan itu pun tak betul tuan-tuan kita jawab. Maka tahun yang betul tahun gajah sempurna, tentera Abraha, tentera bergajah nak menyerang kota Mekah ataupun menyerang Kaabah. Baik muslimat yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Setelah mana bayi tersebut dilahirkan, bila mana Aminah telah melahirkan bayi tersebut, maka diserahkan bayi tersebut kepada tuannya Abdul Muttalib. Dengan rasa tuan dia Abu Talib sangat sayang kepada bayi tersebut kerana zuriat daripada Abdullah, anak kesayangannya. Jadi tidak anak kesayangan, lahirkan cucu, jadi cucu kesayangan dia cucu kesayangan Nabi, cucu kesayangan Abdul Talib. Sehingga kan Abdul Talib membawa bayi tersebut mengelilingi Kaabah dan membawa masuk bayi tersebut ke dalam Kaabah. Dan ketika itulah Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan Abdul Muttalib untuk menamakan bayi tersebut dengan nama yang sangat ganjil ketika itu. Kita nama Muhammad tak ganjil dan tuan-tuan sekalian. Ketika itu nama Muhammad sangat ganjil kerana nama ini belum pernah digunakan ataupun diberi kepada makhluk-makhluk lain. Manusia-manusia baik tak pernah. Sebelum Nabi Muhammad tak ada lagi nama Muhammad. Maka ketika itulah Abdul Muttalib memberikan nama kepada bayi tersebut dengan nama Muhammad yang bermaksud sangat terpuji. Mahmud yang dipuji, Muhammad sangat terpuji. Dengan harapan Abdul Muttalib memberikan nama Muhammad kepada cucu kesayangannya itu dengan harapan agar bayi tersebut menjadi seorang pemuda yang dipuji kebaikannya masyarakat langit dan juga masyarakat bumi. Itulah harapan Abdul Muttalib untuk tuan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Susu dari Nabi kita panjang. Nabi SAW ingat, Rasulullah ingat, tuk Nabi ini nenek moyang semua ingat. Rasulullah ingat Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Nusay bin Kilab bin Murrah sampailah bin Adnan. Tak saja 6 Nabi ingat. Dan satu hadis yang disebut Nabi yakin dan Nabi hafal Muhammad bin Abdullah bin Abdul sampai bin Adnan. Nabi yakin, hafalan Nabi ingat kuat. Tetapi selepas bin Adnan, selepas Adnan Nabi tertukar, Nabi tak ingat sangat hafalan. Maka dan itu Nabi yakin Adnan ini sambung keturunannya sehingga kepada Nabi Ismail AS. Itu Nabi yakin. Jadi kita kalau kan ada orang buat jadual silsilah Nabi SAW sampai ke Nabi Ibrahim, wallahu a'lam. Tapi dalam hadis Nabi satu hadis Nabi sebut Nabi yakin Muhammad bin Abdullah bin Abdul Talib sampai ke ada Nabi yakin. Selebihnya Nabi ada yang terbuka dan sebagainya, wallahu a'lam. Baik, muslim yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Ada masyarakat Arab di kota Mekah ketika itu tuan-tuan, bila mana mereka melahirkan anak ataupun bayi, mereka akan menghantar anak mereka ataupun bayi tersebut ke satu pusat asuhan. Ke pusat asuhan selama 2 tahun sehinggalah bayi itu bercerai dengan susu. 2 tahun tuan-tuan. Tempat asal tersebut tuan-tuan sangat masyhur. Kita tuan-tuan kita pernah dengar surah ini. Itulah perkampungan Bani Sa'ad ibn Bakar ataupun disebut sebagai perkampungan As-Sa'diyah. Kalau tuan-tuan berkesempatan dipilih oleh Allah untuk buat umrah haji, tuan-tuan pergi Mekah, tuan-tuan sewa taksi ke van tu kan, tuan-tuan minta driver bawa
pergi satu tempat yang bernama Asahiyah. Tapi saya ingat awal-awal, jangan pergi seorang ataupun dalam bilangan kecil. Kerana Arab ni tuan-tuan, perangai mereka ni, kalau mereka nak serang satu-satu kumpulan yang mereka akan serang, bunuh dan sebagainya, maka pergi dia tengok pada pasal berepuk itulah mayat kita. Bahaya, takut tak ada khabar mereka dan sebagainya. Jadi nak pergi tuan-tuan, sewa van yang ramai sikit. Sewa van ni macam semangat sangat kan? Sewa van, dia pun ada 10 orang boleh pergi. Tempat Asahiyah. Kita kat kereta nak bawa kami satu tempat perkampungan Asahiyah yang bertahu. Saya tak nak sampai lagi tuan, tapi sahabat saya pernah cerita, dan bila dia cerita, kita tahu seorang kita cuba berfikir dan membayangkan situasi yang ada. InsyaAllah sama-sama doa, kita ada rezeki, kita pergi satu tempat perkampungan bernama Asahiyah. Jadi rombongan sahabat saya tuan, mereka pergi sewa satu van di dalam 7 orang itu tak silap. Jadi kemudian dia cerita, tiba di satu tempat ada satu papan tanda yang tulis Asahiyah. Maka ketika itu saya cuba membayangkan, oh maksudnya rumah ataupun tempat asuhan Nabi SAW tak jauh lah dari situ. Dari jalan beberapa kilometer ke depan sebagainya, jumpa satu tanda petunjuk, ada satu bangunan 2 tingkat yang orang tak diubah. Yang sangat orang tak diubah bangunan tersebut. Yang pastinya bangunan tersebut ataupun petanda tersebut bukanlah kerajaan Arab Saudi buat. Ya, Arab Saudi ini dia kalau ada tempat itu dia akan lagi nak buruk. Sebab apa? Sebab masyarakat mereka ni ada sesetengah. Mereka ni kadang-kadang main tempat-tempat sejarah dan sebagainya, mereka buat perkara yang tak betul. Contoh tuan-tuan, di Mesir, di makam Imam Syafi'i. Waktu saya di sana tuan, Imam Syafi'i ini waktu tengah duduk renovate, dia buka hanya hari Jumaat saja. Lalu bila buka hari Jumaat, ramai orang Melayu yang datang, orang Arab, orang Hindu, orang Thailand, Indonesia dan sebagainya, ramai datang. Lalu mereka orang Arab, mereka ni percaya dengan ada satu kepercayaan, mereka akan balik duit. Di dalam makam Imam Syafi'i macam ada ruang sikit, mereka akan balik duit. Balik duit dengan kepercayaan mereka supaya mereka buah rezeki, diberi bagian sebagainya. Kalau dan mengatakan, jadi kalau ada Arab Saudi ini, mereka baru itu akan hancurkan. Tapi waktu yang buat bangunan itu bukan kerajaan Arab Saudi, mungkin positif masyarakat situ dulu ke orang malam. Jadi ada petanda satu bangunan di situ. Itulah tempat asuhan Nabi diasuh dan juga disusukan oleh salah satu ibu susuan Nabi yang bernama Halimatus Sa'diyah. Famous tuan nama Halimatus Sa'diyah. Jadi tuan-tuan muslim sekalian, kenapa masyarakat ataupun adat orang Mekah ketika itu bila bayi dilahirkan mereka akan hantar ke perkampungan? Ada beberapa faktor, antaranya adalah udara perkampungan lebih segar daripada bandar di Kota Mekah. Kota Mekah ni macam KL, sampai orang yang datang. Udara tak segar berbanding perkampungan Asahiyah pun Bani Sa'ad bin Bakar. Dan juga makanan-makanan di sana lebih segar. Bahasa Arab di perkampungan lebih fasih berbanding di Mekah ataupun di Kota Mekah. Dan juga antara faktor lainnya adalah mereka itu boleh belajar hidup lebih nasab, ataupun berdikari, menternak, berwujud tanam dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, sehingga Nabi SAW sebut, aku adalah bangsa Arab dan Bani Fasih, tambahan aku pula dari kalangan Quraisy, dibesarkan di perkampungan Bani Sa'ad bin Bakar. Nak bagi tahu bahasa Arab yang digunakan oleh Nabi SAW sangat tinggi dan sangat hebat. Sehingga Nabi digelar sebagai jawab berkalam ataupun jawab berkalam. Maksudnya bila Nabi sebut satu perkara mempunyai makna yang banyak, ringkas dan padat, sehingga kadang-kadang para sahabat tak faham apa yang Nabi sebut. Ya Rasulullah, maka zaman tanya Allah ni apa, ni apa. Sehingga kan bila Rasulullah nak bersembah ataupun nak menyampaikan sesuatu kepada para sahabat, Rasulullah akan guna bahasa yang lebih rendah supaya para sahabat faham apa yang Nabi sebut. Nak katanya Rasulullah dibesarkan di perkampungan yang mempunyai bahasa Arab yang fasih dan tinggi. Subhanallah. Tengok, didikan kampung. Baik. Kemudian tuan-tuan, setiap tahun akan ada hari-hari yang mana wanita-wanita daripada perkampungan Bani Sa'ad ataupun Asahiyah mereka akan datang ke Mekah dan akan pilih bayi-bayi yang mereka nak susukan ataupun mereka nak import. Ramai banyak. Kemudian mereka akan pilih. Kemudian ketika itu tuan-tuan,
Halimah Sa'diyah ni dia main ke Mekah lewat sikit. Dia dengan suami Al-Harith datang ke Mekah, sampai ke Mekah lewat sikit. Jadi yang tinggal waktu itu ada seorang bayi saja. Ada seorang bayi saja yang tinggal. Dan Halimah Sa'diyah ni dia pelik. Dia duduk sembang, suami dia pelik. Kenapa bayi ni dia tak ambil? Dia ambil pula ni bahasa saya lah. Kenapa bayi seorang ni dia tak ambil ni wanita-wanita lain daripada perkampungan Bani Sa'id tak ambil? Kenapa? Dan bila bertanya-tanya, rupanya bayi tersebut adalah anak yatim. Tak ada pak, ayah tak ada, ayah meninggal lah. Dibesarkan, dijaga ketika itu sementara dia Aminah dan juga tuan yang Abdul Muttalib. Dan menurut bacalah tak ada siapa nak ambil bayi tersebut. Ayah tak ada, siapa nak bayar upah susu dan sebagainya. Dan ketika itu tuan-tuan, Halimah Sa'diyah dan juga suami dia buat kali pertama menolak. Tak apalah, tak maulah ambil bayi ni, untuk kita balik, tak ada rezeki. Dan sebelum dalam perjalanan pulang ke perkampungan Bani Sa'id, Allah Ta'ala mencampakkan rasa kasih dan sayang di dalam hati Halimah Sa'diyah kepada bayi tersebut. Subhanallah, cantik aturan yang Allah Ta'ala susun. Allah Ta'ala campakkan kasih sayang di dalam hati Halimah Sa'diyah pada bayi tersebut. Lalu tak apalah Halimah Sa'diyah dibawa balik ke perkampungan Bani Sa'id bin Bakar ataupun perkampungan As-Sa'diyah. Duduk dengan Halimah Sa'diyah bayi tersebut. Duduk dengan Halimah Sa'diyah duduk selama seminggu, 2 minggu, sebulan depan. Halimah Sa'diyah rasa satu benda yang pelik. Rumah rasa ceria, rasa bahagia hidup, tanaman-tanaman yang ditanam oleh Halimah Sa'diyah menjadi hijau-hijauan segar-segar, binatang ternak yang diternak oleh suami dia, semua orang kata apa, sihat-sihat, susu banyak, pelik. Sedangkan tuan-tuan, ketika itu perkampungan tersebut kemarau. Jiran-jiran yang lain itu tanam tanaman tak jadi, ternak sakit, daging tak banyak. Berbeza dengan keluarga Halimah Sa'diyah. Tanaman menjadi, mereka ternak semua sihat-sihat, susu banyak. Subhanallah. Sehingga kan jiran-jiran itu semua keliling rumah Sa'diyah mai datang jumpa dengan Halimah Sa'diyah dan berkata, "Ya hai Halimah, sungguh beruntung sekali kamu kerana menerima bayi yang membawa keberkatan di dalam keluarga kamu." Subhanallah. Tengok Rasulullah ketika bayi sudah mengalirkan keberkatan kepada umat. Subhanallah. Tengok Nabi betapa hebat, agung kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tuan-tuan, cukup utama Halimah Sa'diyah susukan Nabi Muhammad, cukup utama mereka ni akan pulangkan semula bayi-bayi yang mereka susu jadi kepada ahli keluarga di kota Mekah. Jadi tuan-tuan, Halimah Sa'diyah itu serta nak pulangkan. Tetapi tuan-tuan, Halimah Sa'diyah pergi ke kota Mekah bukan untuk memulangkan Muhammad bin Abdullah kepada Aminah binti Wahab, tetapi untuk memujuk ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Halimah Sa'diyah terus menjaga dan mengasuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab rasa lebih sayang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Halimah Sa'diyah mai ke Mekah suami Al-Harith ibnu Aminah. Duk pujuk yang boleh tak kami nak jaga lagi sikit Rasulullah Muhammad bin Abdullah ni boleh nak jaga. Jadi Aminah ketika itu tuan-tuan dia rasa sedih-sedih, berpisah anak lain lagi 2 tahun ibu dengan orang. Jadi tak ada masalah lagi dengan anak sendiri. Dia sedih, tapi Aminah reda sebab anak Rasulullah Muhammad dibesarkan di perkampungan. Sebab di perkampungan itu sihat-sihat, boleh belajar nikah dan sebagainya. Jadi Aminah rasa beruntung. Dan ketika itu Halimah Sa'diyah jaga Muhammad bin Abdullah ini, Rasulullah ini tidak mengambil upah. Waktu ambil jaga susu tahun, dia ambil upah. Lepas itu dia tak ambil dah berkaitan, tak ambil upah dah. Jaga Muhammad ini semua mengalir keberkatan dan keluarga Halimah Sa'diyah. Lalu Halimah Sa'diyah membawa pulang ke rumah, duduk dengan Halimah Sa'diyah. Kemudian tuan-tuan, suatu hari Halimah Sa'diyah dan juga suami Al-Harith membuat keputusan untuk memulangkan semula Muhammad bin Abdullah ini kepada Aminah binti Wahab. Nak pulang balik semula. Sebab apa tuan-tuan? Ada satu peristiwa yang berlaku. Suatu hari Rasulullah SAW sedang bermain-main dengan adik beradik susuan Nabi. Tuan-tuan cuba membayangkan. Di perkampungan
Kemudian di halaman rumah Rasulullah tengah bermain dengan adik-beradik semua bermain. Halimah sampai di rumah, suami dia tertenang. Kemudian tiba-tiba datang malaikat Jibril. Ini malaikat Jibril datang. Ada riwayat mengatakan malaikat Jibril datang dengan seorang malaikat, dua orang. Ada juga riwayat mengatakan seorang malaikat Jibril semua. Malaikat Jibril datang dalam rumah manusia. Bila malaikat Jibril datang, tuan-tuan, ini duduk seorang pemain Muhammad, Nabi kita Muhammad SAW, duduk seorang pemain macam kita tengok anak-anak pemain di rumah seorang pemain. Tiba-tiba datang seorang pemuda, baringkan Rasulullah, baringkan Muhammad bin Abdullah. Kemudian pemuda tersebut, malaikat Jibril bermula datang dalam bentuk manusia, datang berjumpa dengan Muhammad bin Abdullah, yang kemudian baringkan Rasulullah SAW. Kemudian dibelah dada Rasulullah. Jadi adik-beradik siswa Nabi ni tengok takut, risau. Kemudian dia jerit panggil mak ayah. Contoh macam anak panggil mak ayah Muhammad. Kemudian Jibril alaihissalam dia belah dada Rasulullah SAW, mengeluarkan sesuatu, basuh dengan air Zam-Zam, kemudian memasukkan segala sesuatu dan jahit. Kemudian jahit semua. Dan malaikat Jibril beransur. Kemudian bila mana Halimah Sa'diyah datang, ini dua lagi, Halimah Sa'diyah suami dia dua lagi Isa datang tengok Rasulullah ketika itu dengan muka yang pucat dan juga dalam ketakutan. Lalu Halimah Sa'diyah paku Rasulullah tadi, wahai Muhammad, apa yang sudah, apa yang telah berlaku. Lalu Rasulullah menceritakan ada seorang orang muda datang, dibelah dadanya, kemudian dikeluarkan sesuatu, dibasuh, dimasukkan sesuatu, kemudian dijahit di bahagian dada Rasulullah SAW. Lalu ketika itu tuan-tuan, Halimah Sa'diyah dan juga suami dia risau, takut-takut ada cubaan membunuh kepada Muhammad SAW. Tuan-tuan, bahagian mana Rasulullah dibelah dada? Kedua tuan-tuan, tuan-tuan kalau bercakap dalam hati, tuan-tuan rasa ke mana? Cuba cakap dalam hati, tuan rasa ke mana? Macam kita niat solat, niat dalam hati kan? Tuan-tuan rasa tak perlu ke? Tuan-tuan rasa tak perlu? Tuan-tuan rasa di tengah kan? Di situlah bahagian Rasulullah dibelah dada oleh malaikat Jibril ketika itu. Dan itulah peristiwa kali pertama Rasulullah dibelah dada. Rasulullah dibelah dada bukan kali tuan. Itu kali pertama Rasulullah dibelah dada, dicuci dada hati Rasulullah SAW. Kemudian Halimah Sa'diyah hantar pulang semula kepada ibunda Aminah binti Wahab. Dan ketika itulah tuan-tuan, bila Halimah Sa'diyah pulang dengan Rasulullah kepada ibu dia, itulah saat-saat yang dinantikan, saat-saat yang disukai, dicintai oleh Rasulullah SAW. Tuan-tuan bayangkan, dibesarkan oleh ibu susuan, bukan ibu kandung. Lalu Halimah Sa'diyah pulangkan kepada Aminah. Dan Aminah binti Wahab tuan-tuan membesarkan Rasulullah tidak lama. Tidak lama. Selama beberapa bulan, Aminah mengajak Rasulullah, wahai Muhammad, jom kita pergi kubur ayah. Muhammad nak jumpa ayah kan? Jom pergi jumpa ayah. Pergi jumpa ziarah kubur ayah Abdullah. Pergi jumpa ziarah kubur Abdullah. Kemudian kebetulan dekat Madinah, ziarah Madinah sekali jumpa pak saudara belah Aminah dan mak pula. Dia jumpa. Kemudian dalam perjalanan pulang daripada Madinah nak menuju ke Makkah tuan-tuan, di satu tempat yang bernama Abwa, di situlah Allah Subhanahu wa taala telah menjemput ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tak dapat bayangkan bagaimana perasaan yang dirasai oleh Rasulullah ketika itu. Seorang anak kecil baru nak bermanja-manja dengan ibunda, baru nak rasa suara dibesarkan oleh ibu kandung. Dalam masa beberapa bulan Allah Ta'ala jemput semula, jemput ibu dia. Lahir tak ada ayah, anak yatim. Dibesarkan pula bukan dengan ibu kandung. Duduk berapa bulan tak sampai setahun tuan-tuan, Allah Ta'ala jemput semula, jemput pula ibunya Aminah binti Wahab. Ulama sebut, kenapa Allah Ta'ala ambil nyawa ibu Rasulullah SAW? Kerana Allah Ta'ala tak nak Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW bergantung kepada manusia. Rasulullah tidak sempat untuk bergantung dan juga berkasih sayang dengan semua ayah. Rasulullah tidak sempat untuk merasa
merasai kasih sayang ibunya, tak sempat. Ya. Maka ulama menyebut kerana Allah Ta'ala tak nak bagi Nabi kita bergantung pada makhluk. Nabi sempat mengadu semua Allah, sedih Allah, nangis gembira Allah, tidak pernah merasai kegembiraan, kesedihan bersama ibu ataupun ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tuan-tuan, Ummu Aiman ini ustaz ibu mereka ikut Rasulullah sekali kembali. Ummu Aiman bawa sesuatu ke kota Mekah dan serahkan semula Rasulullah ataupun Muhammad bin Abdullah ini kepada tuan Abdul Muttalib. Bila tuan datang tuan, cucu kecil lagi tuan. Bila cucu mai datang, tuan peluk. Subhanallah. Kita lihat anak kecil baru umur lebih kurang 6 tahun. Ketika itu Rasulullah lebih kurang 6 tahun menjadi anak yatim piatu. Subhanallah. Hebat. Ini adalah ujian kedua besar yang dihadapi oleh Rasulullah. Ujian pertama bidang ayah. Lain-lain tak ayah tak sempat nak rasa kasih ayah. Yang kedua bidang kasih sayang seorang ibu. Ini dia. Dalam tempoh umur yang masih kecil lagi, yang masih singkat, yang Allah Ta'ala uji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kalau kita rasa ujian kita lebih hebat daripada Rasulullah, maka baca seluruh kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita rasa ujian kita lebih hebat daripada semua orang, baca seluruh kisah Nabi, baca seluruh sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak tahu baca sirah Nabi, baca sirah para Nabi, para Rasul. Ujian yang besar dan dahsyat. Ya, dan mudah-mudahan dengan kita mengulangkan diri semula, kita mendengar semua sirah-sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mendengar semua ujian-ujian Nabi, membuatkan kita lebih semangat dan membuatkan kita tidak rasa keseorangan. Sebab apa? Sebab kita ada Allah Subhanahu wa taala. Mengajukan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, saya rasa cukup sebagai itu saja perkongsian kita. Ya.